Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam debat awal ni dan nampaknya kat sini dah ada seorang penonton nak bertanyakan soalan kepada kedua-dua belah pihak. Silakan perkenalkan nama. Okey, saya Dina dari Kelana Jaya. Okey, saya nak tanya satu soalan lah. Saya membesar dengan tiada sekolah sukan sebelum ni. So saya nak tahu apa kelebihan dan kelemahan sekolah sukan yang ada sekarang ni. Silakan jawab. Okey, terima kasih. Okey, nampaknya kita pihak pencadang dulu jawab. Sahabat-sahabat jawab. Silakan. Ini memang minat saya cakap pasal sekolah sukan sebab setiap kali konferens industri sukan dan konferens sukan kebangsaan saya akan bagi tahu pasal sekolah sukan. Apa yang saya nampak ni, this is my personal opinion. Sekolah sukan menarik keluar dan meninggalkan vacuum di sekolah-sekolah yang lain. Di sekolah kita telah hilang persaingan, contohnya VI, St. John, Samad, Kolej Sultan Abdul Hamid, Sekolah Kodiang. Sebabnya, salah satu sebabnya, pemain-pemain terbaik dari setiap negeri akan di-offer masuk sekolah sukan. Sekolah sukan. So bila sampai ke peringkat MSSM, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia, contohnya, bila sekolah Bukit Jalil, sekolah Bandar Penawar masuk, cuba teka siapa yang akan menang. Cuba teka siapa yang akan menang. Masalah saya tentang sekolah sukan ialah itu. Baiklah kita biarkan yang selama ni ada sekolah yang mempunyai tradisi yang begitu kuat dalam sukan di setiap negeri. Mengapa harus dipindahkan mereka-mereka menjadi permata kepada setiap sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ni kepada satu sekolah? Dengan siapakah mereka nak bersaing? Kalau tak dengan yang seangkatan dengan mereka. Itu pendapat saya tentang sekolah sukan. Terima kasih Cik Safirul. Okey, di pihak pencadang pula pembangkang. Bagi pihak pembangkang, baik buruknya sekolah sukan itu adalah konteks yang bagus adalah fokus dari segi aspek kejurulatihan, pemakanan, khidmat nasihat, pendedahan yang diberikan kepada atlet-atlet yang ditempatkan di sekolah sukan itu adalah lebih baik kerana mereka adalah yang terpilih, yang mereka adalah yang dapat diberikan pendedahan-pendedahan yang sesuai dengan sukan-sukannya. Untuk mematahkan hujah tadi, atlet-atlet di sekolah sukan ini bila mereka bertanding di peringkat Majlis Sukan Sekolah Negeri atau MSSM, mereka akan bertanding di negeri masing-masing. Mereka akan pulang ke negeri masing-masing dan mereka tidak bertanding atas nama sekolah sukan itu sendiri. Kalau dia bawa nama sekolah sukan Bukit Jalil atau sekolah sukan Tunku Mahathir Ismail, itu adalah atas konteks sekolah yang mewakili Malaysia, bukan atas konteks sekolah harian. Kalau begitu, itu adalah satu kesilapan kat situ. Tapi bagi saya, fokusnya adalah untuk memberikan atlet itu lebih pendedahan, latihan dan supaya mereka dapat bertanding dengan atlet-atlet yang setanding dengan mereka supaya mereka lebih menyelah di masa akan datang. Baiklah, terima kasih Cik Sadiq. Baiklah, kita ke soalan seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, terutamanya kepada moderator yang handsome dan juga barisan pembangkang dan pencadang. Satu soalan emas daripada saya. Bilakah agaknya Malaysia akan dapat mencapai pingat emas Olimpik yang pertama? Pencadang cakap 2016, saya tak percaya. Dan bilakah agaknya Malaysia akan layak ke Piala Dunia bola sepak? Bilakah agaknya? Kita sebagai rakyat Malaysia rasanya tak sabar menunggu tarikh keramat itu. Adakah kita berpeluang? Adakah kita tidak berpeluang? Adakah kita perlu menunggu lagi? Sekian dari saya. Terima kasih untuk soalan emas. Mahal soalan tu, soalan emas. Baiklah, silakan di pihak pembangkang untuk menjawab soalan itu. Ini ini soalan sukar ni. Saya bukan bomoh. Memang saya rasa kalau kita nak melihat kejayaan sesebuah pasukan atau seseorang atlet itu adalah penting apabila kita melabur lebih banyak lagi terhadap sesuatu sukan tu. Kalau nak World Cup paling senang sekali kita beat lah.
untuk World Cup tu kan, kalau kita jadi tuan rumah, dapatlah Malaysia masuk. Itu cara yang paling senang. Tapi costly. Tapi tapi bagi pendapat my own personal opinion kan, saya rasa investment is very important. Kalau kita hanya melaburkan sebanyak 600 juta atau nak tambah 100 juta saja, bagi saya tidak mencukupi. Athletics, sport is a business. Kita ada kepakaran nutritionist, professionals dalam bidang sukan. Jadi kalau kita mahu yang terbaik daripada atlet-atlet kita atau daripada rakyat kita yang menceburkan diri dalam sukan, pelaburan mesti lebih banyak lagi dan bukan sekadar di peringkat akaumbi saja. Terima kasih. Terima kasih Cik Yunus. Okey, silakan. Terima kasih banyak. Amin. Soalan yang memang menarik pada saya, dan bilakah nak menang World Cup atau Olimpik? Dekat sini kita boleh katakan balik pada apa yang saya cakap tadi. Yasir Arafat pernah cuba cakap yang mengatakan dia akan terus berjuang untuk mendapatkan negara Palestin yang merdeka bermula daripada ini hari, walaupun kemerdekaan itu dicapai pada dia tak dapat melihat kemerdekaan tersebut. Itu kata-kata Yasir Arafat. Bermaksud perjuangan kita perlu diteruskan pada ini hari walaupun kita tak dapat melihat Olimpik tu terselah menjadi kenyataan gold medal tu mungkin pada zaman akan datang, bukan zaman kita. Tapi apa yang terjadi pada masa hadapan bermula pada zaman kita ini hari bergantung pada 600 juta ni di mana kita belanjakan. Adakah kita laksanakan dengan baik dan pada tempatnya. Right place, right time, right people, right everything. Itu adalah satu kadar dan kadar pemberian Tuhan yang mana kita perlu berusaha ke arah tersebut. Maka di sini saya sebutkan tadi, pembangunan sukan di peringkat sekolah rendah amat penting, perlu diberikan. Kita perlu banyak jurulatih lah. Saya masa tak ada, so saya sebut straight to the point. Kita perlu banyak jurulatih lah. Daripada kumpul jatuh satu jurulatih pada satu sekolah, what about KBS yang ada tiap-tiap daerah tu, diletakkan jurulatih pakar. Ramai yang menjaga sekolah-sekolah di daerah-daerah masing-masing tu. Maka dengan itu, sekolah-sekolah tu yang mana kadang-kadang cikgu matematik pergi ajar PJ. Dia tak, ini berlaku. Saya baca dalam banyak blog, ini berlaku. Cikgu sendiri yang tulis perkara tu. Makanya KBS boleh membantu. Jangan hanya KBS sediakan prasarana tanpa ada apa yang dia panggil sebagai human capital dalam tu. Kita nak jurulatih sukan ni lebih ramai menjadi satu profession yang hebat dalam negara ini. Maka wujudkan jawatan-jawatan ni, profession dalam hoki, dalam bidang apa, sukan teras yang kita yakin yang kita ada keupayaan untuk menang di dalam peringkat Olimpik atau peringkat antarabangsa nanti. Tapi jangan lupa bola sepak. Terima kasih. Okey. Terima kasih Encik Muhammad Zaidi. Okey, ada lagi soalan? Siapa? Okey, silakan saudara. Saya Aikal daripada UiTM. Alright. Soalan saya berkenaan sukan. Is it necessary, betul-betul penting ke investment atau minat tu yang lagi penting? Sebab kami remaja bertindak mengikut minat sebenarnya. Tu kalau kalau tak ada minat dekat sukan, so kami takkan join sukan tu. So macam mana? Okey. Pihak pencadang, silakan dulu jawab. Minat penting ke tak ni? Kerana tu sahabat saya tadi dia bercakap tentang belanja kena pada tempatnya. Kita kalau boleh nak halakan peruntukan ni kepada yang berminat. Kita punya point hari ini ialah banyak belanja tapi tak kena pada tempatnya. Bagilah kepada mereka-mereka yang berminat nak usahakan yang selama ni buat secara sukarela, membuka akademi-akademi di kampung-kampung. Peruntukan seharusnya ke situ dan tidak kepada contohnya lah acara-acara sukan berkelas dunia Formula 1. Tak semestinya semua ke situ. Seharusnya bajet untuk akar umbi pergi ke akar umbi dan tidak di tempat-tempat lain. Itu poin kami. Terima kasih. Okey, respon daripada pihak pembangkang, silakan. Saya begini, kalau kita katakan di peringkat akar umbi tidak diberikan peruntukan, saya rasa Kementerian Belia dan Sukan di bawah Jabatan Pembangunan Sukan telah memberikan pembelanjaan yang besar dalam aspek pembangunan kepada kelompok-kelompok NGO yang membangunkan sukan-sukan di peringkat akar umbi. Tetapi apa yang menjadi cabaran di sini, saya ingin ingatkan bahawa
sukan itu bukan lahir kerana kelompok yang besar. Sukan itu bermula daripada individu. Individu yang ada minatnya. Pada mulanya Datuk Lee Choo Wei berlatih dengan Miss Boon. Datuk Miss Boon tanya kepada Datuk Choo, apa yang mereka mahu? Dia nak. Dia cakap dia nak jadi kaya. Kalau dia nak jadi kaya, dia tidak akan berjaya. Kalau dia nak jadi kaya, dia tak akan berjaya. Tetapi kalau dia jatuh cinta dan minat kepada badminton itu benar-benar, akhirnya dia akan kaya. Itu yang berlaku kepada beliau sekarang. Okey. Itu yang berlaku kepada Pandalela. Siapa sangka pengorbanan yang dibuat begitu. Kerana itu lahirnya daripada diri kita, atlet itu sendiri. Kita dapat world class coaches pun tidak akan berjaya kalau tidak ada hati yang ikhlas dan benar-benar untuk cinta kepada sukan tersebut. Okey. Jadi ingat ya, keyword dia cinta. Okey, baiklah, kita akan berehat seketika. Ada lagi soalan-soalan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Feel the rubber. You wait and see. Siapa yang meletakkan poster ni dekat pintu depan? Inilah angka Dora yang Halau Ajiboy itu. Mula Isan Ani, panggil saya Tuan Ajiboy. Promotion. Suka tak? Suka tak? Suka tak? Susuk tebak 9:30 malam ni. Ajiboy tengah kejar pencuri ni. Dia tangkap dia ke ponyok-ponyok kutuk dalam kolam. Oh man. Ajiboy untuk menempah filem terkini saluran 480. 7 tahun, Forum Ekonomi Islam Sedunia menjadi pentas kepada pemimpin global dan kapten industri antarabangsa. 4 hingga 6 Disember ini, sekali lagi mereka akan berhimpun untuk Forum Ekonomi Islam Sedunia yang ke-8 di Johor Bahru. Dapatkan pandangan pakar serta jalin hubungan dengan rakan niaga baru. Saksikan laporan menyeluruh Forum Ekonomi Islam Sedunia ke-8 hanya di Astro Awal. Baiklah, kembali dalam debat awal ni dan kita ada soalan terakhir untuk malam ini. Kita teruskan kepada soalan. Silakan saudara. Saya Suhaili daripada UITM yang bertanya. Berkenaan dengan prasarana sukan ni, boleh tak ianya bermula daripada rumah lagi? Maksudnya start daripada family lah, family training, anak diorang, bagi pendedahan awal lah. Daripada mana? Bermula daripada keluarga? Bermula daripada keluarga. Didikan awal daripada. Jadi kepentingan ke macam mana? Kepentingan dia. Kepentingan. Okey. Baiklah, respon daripada pihak pencadang dulu. Sejauh mana pentingnya? Saya rasa sukan bermula daripada rumah ni sangat penting lah. Kalau dia dapat macam keluarga Miss Boon Siddiq kan, arwah Siddiq yang Datuk Siddiq yang telah melahirkan beberapa juara dunia daripada rumahnya. Kalau kita dapat tiap-tiap keluarga buat begitu. Tapi dalam alam nyatanya susah perkara ini untuk dilaksanakan dengan semudah itu. Tak semua ibu bapa mempunyai masa yang secukupnya untuk melaksanakan perkara ini. Maka tiap-tiap hari anak kita dihantar ke sekolah dan tempat utama yang anak-anak Miss Boon Siddiq ni dilantik Miss Boon Siddiq biasa sebut kan. Datuk Siddiq ni kan, Datuk Siddiq lah betul lah. Ialah di rumah dia, iaitu pada masa dia umur daripada kecil. Maka ini membuktikan fakta yang saya kata tadi dah, skill window pada budak-budak adalah di kalangan umur daripada umur 7 tahun ke 12 tahun. Yang mana di umur itulah kita perlu apa yang dikatakan dalam research yang mengatakan bahawasanya kita perlu melatih apa yang dipanggil sebagai STEM skill, skill asas, skill induk untuk melaksanakan pergerakan-pergerakan yang mantap lagi di masa depan untuk sukan-sukan yang tertentu. Contohnya skill induk untuk berlari dengan pantas, dengan kelajuan adalah synchronization antara tangan dan kaki. Ya, dan sementara untuk acceleration pick up dalam bahasa rock and roll kita, pick up ia adalah menolak, dia kena push.
skill ni adalah skill induk asas yang perlu dibentuk pada peringkat budak-budak. Bila perkara ni dah ada, maka di peringkat sekolah menengah nanti asahlah nak asas sekolah menengah, sekolah sukan mana pun asah tak asah, sebab budak-budak tu dah dibentuk mempunyai skill induk yang asas yang dah ada. Saya yakin jika ini diberikan perhatian yang terbaik oleh kerajaan Malaysia, maka bahawasanya saya mengatakan di sini bahawasanya Kementerian Sukan yang betul-betul melahirkan ahli sukan yang cemerlang di masa depan, peringkat antarabangsa adalah Kementerian Pelajaran Malaysia dan bukannya Kementerian Belia dan Sukan. Okey, terima kasih Encik Muhammad Zaidi. Seterusnya respon daripada wakil pembangkang, silakan. Saya ingin sebagai seorang guru pendidikan jasmani, saya rasa kan kami ada limitasi di sekolah. Kalau ada subjek pendidikan jasmani 30 minit dan 40 orang pelajar untuk dilatih secara spesifik yang dikatakan oleh pihak pencadang tadi adalah sesuatu cabaran yang luar biasa dan ingin dilakukan dalam masa, dan kita bergaduh di sekolah untuk dengan subjek-subjek yang ibu bapa suruh berikan seperti matematik, sains, English, sejarah, geografi, whatever yang subjek-subjek teras. Walaupun pendidikan jasmani itu subjek teras, tetapi portion untuk pendidikan jasmani itu hanyalah 2 kali seminggu, iaitu lebih kurang 1 jam. Plus minus tolak sini salin baju, tinggallah dalam 50 minit sahaja untuk pembangunan asas kemahiran motor. Apa yang dinyatakan di situ. Jadi bagi saya, kita tak boleh salahkan sistem. Kalau kita ingin mencapai sesuatu yang kita nak yang besar, kita perlu sanggup berkorban. Bukan di sekolah saja sukan itu perlu dibangunkan. Sukan itu juga mesti dibawa oleh keluarga, oleh masyarakat, komuniti yang kecil, besar, sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Sama-sama kita bergerak berubah ke arah itu. Kalaulah kita berani jadikan hari Rabu, satu hari Rabu itu hari sukan dan rekreasi, bukan hari pembelajaran akademik. Kalau itu berani dilakukan, bagi saya itu adalah penting. Saya jamin dalam sukan Olimpik di Qatar nanti, Malaysia akan berjaya membawa pingat emas balik ke tanah air ini yang pertama. Ya. Okey, terima kasih. Baiklah, kita dah sampai ke sesi penggulungan. Saya jemput mungkin wakil daripada pihak pencadang. Siapa nak gulung? Silakan. Saya. Gulung. Dah macam takraw dah, gulung. Gulung takraw. Sebab moderator dah cakap pasal takraw, sekejap lagi kita akan touch on takraw sikit saja untuk membuktikan bahawa 2 minit 2 minit untuk gulung. 2 minit. 2 minit je. Gulung je. 2 minit gulung tak cukup lah. Okey. Sebenarnya begini, pihak pembangkang ada memberikan beberapa hujah yang sebenarnya menyokong pihak kami. Pihak pembangkang ada mengatakan ada limitasi dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah poin-poin kami, hujah-hujah kami. Ada limitasi sebenarnya adalah tanda bahawa program itu masih lemah. Bukan kata zero, kita tidak mengatakan zero, tidak ada pembangunan langsung. Kita mengatakan yang pembangunan di peringkat akar umbi adalah masih lemah. Masih lemah maksudnya kena ada penambahbaikan, kena ada mungkin review dan dikaji semula. Saya bagi satu contoh yang paling mudah. Sukan bola keranjang dan sukan sepak takraw. Sukan sepak takraw pada satu ketika dulu kita begitu banggalah. Tidak ada sukan dalam dunia yang didominasi oleh satu kumpulan etnik sahaja akan berjaya. Maksudnya, apa salahnya jika diletakkan kort sepak takraw di semua sekolah-sekolah SRJK, Tamil dan Cina? Macam mana dia nak kenal sukan sepak takraw kalau dia tak boleh, tak ada kemudahan-kemudahan situ? Apa salahnya letak kort basketball di sekolah-sekolah kebangsaan yang biasa? Jadi tidak ada lagi sukan bola keranjang, Cina. Sukan sepak takraw, itu Melayu punya game. Kita dah hilang lebih separuh daripada kemampuan kita sebagai sebuah negara kerana ada bangsa yang tak berminat main takraw sebab tak ada kemudahan di sekolah. Okey. Itu poin kita. Alright. Itu saja. Terima kasih Cik Safirul. So maksudnya sukan ni merentasi etnik lah ya kan? Okey. Baiklah, daripada respon penggulungan daripada pihak pembangkang, silakan. Okey. Limitasi itu apabila kita membuat keputusan kan, limitasi itu adalah satu aspek yang paling penting sekali yang kita kena lihat. Alright, pasal
kita kena lihat apa bajet yang kita ada dan di mana yang kita spend, dan adalah bagaimana kita spend bajet yang telah diallocate kepada kita. Dan kita rasa dari pihak pembangkang, kami rasa investment atau pelaburan yang telah kami dapat dan di mana pelaburan itu diallocatekan, kami rasa adalah bersesuaian dan berjaya. Kita tengok memang ideal kalau kita nak setiap sekolah ada jurulatih yang berkemahiran tinggi, ada dengan fasiliti dengan infrastrukturnya, memang best. But that's in an ideal world. Dalam situasi di mana kita ada scarcity atau limitation dengan allocation yang kita diberikan, bagi pihak pembangkang kami rasa kita buat terbaik. Kita lihat sekolah Bandar Penawar contohnya dengan program rugby diorang. Kena titik universiti-universiti dengan budak-budak form 4, form 5 ni. Mereka merupakan atlet-atlet rugby yang apabila dihantar ke Asian School Championship Johan Asia. That's the product of our investment. And I think it's not enough. Kita kena spend more, yes, but this is what we have. Ini adalah limitasi yang kita ada dan kita telah berjaya melahirkan atlet-atlet dengan even 600 million, 600 juta. These are our athletes. We have 14,000 of them. Very successful. Okay. Thank you. Terima kasih Cik Yunus. Baiklah, dengan itu sekian saja untuk debat Awani minggu ini. Terima kasih kepada para pendebat kita. Terima kasih juga kepada penonton yang berada di Dewan Bahasa dan Pustaka ini. Terima kasih juga kepada anda yang berada di rumah. Baiklah, jangan lupa untuk menonton rancangan debat Awani pada minggu depan. Sekian, saya Hans Yusof. Assalamualaikum. Terima kasih.